Okey, di dalam soalan ini kita akan melihat beberapa contoh pengiraan pump yang kita belajar sebelum ini, iaitu gear pump dan juga load pump. So ini adalah saya rasa mungkin kali pertama dia ajar dalam fluid mechanics, tetapi sebenarnya secara basic awak telah belajar di dalam perkara yang lain. Contohnya di dalam berkenaan dengan gear pump, kita pergi kepada problem 1 ni. Dia lebih kepada gear pump. Dia sebenarnya sebahagian besarnya design gear ini awak telah belajar di dalam subjek design kot saya rasa, dan terms yang digunakan adalah sama. Saya dah semak sama dengan subjek yang awak belajar sekiranya awak ambil subjek design. Saya rasa wajib kot ambil design. Okey, soalannya, there is an external gear pump. Assume it is a module gear with teeth number Z equal 13. Teeth number ni maksudnya bilangan gigi yang ada. The diameter of the addendum circle DO sama dengan 75 mm. The distance between center point A 65 mm. Gear width B 35 mm. Volumetric efficiency 90%. Rotating speed N adalah 1500 rpm. Calculate the flow rate of the pump. Okay. So di sini idea utama berkenaan dengan load pump dan juga gear pump ialah awak kena tahu apakah isi padu ataupun ruang yang terbuka ataupun kapasiti lah air yang dipindahkan di dalam gear pump. Dia tidak ada kena-mengena dengan rumus Q sama dengan AV atau sebagainya. Maksudnya tidak ada rumus khas untuk mengira kadar alir di dalam pump. Kerana apa? Air akan mengalir ataupun air dipindahkan secara volumetrik. Maksudnya dia dipindahkan berdasarkan volume by volume. Berdasarkan ruang yang ada di dalam gear pump ataupun load pump tersebut. Dia berbeza dengan dengan centrifugal pump ataupun axial pump, kerana di dalam centrifugal pump dan axial pump ni air sentiasa mengalir berterusan di dalam pump. Oleh itu kita akan boleh gunakan rumus Bernoulli equation dan sebagainya merentasi pump. Tetapi di dalam gear pump dan sebagainya selalunya orang tak guna Bernoulli equation. Kerana konsep dia kalau pump tu terhenti, isi padu air tersebut juga diberhentikan. Jadi maksudnya nature pergerakan air itu sebenarnya diangkut adalah volume by volume. Dia bukanlah continuous flow seperti centrifugal pump. Oleh itu, di dalam gear pump dan juga load pump yang paling penting ialah awak kena dapatkan isi padu air yang boleh masuk di dalam gear pump. Dan rumus, tidak ada rumus khusus untuk mengira. Dia bergantung kepada design gear pump tersebut. Cuma di dalam soalan 1 ni saya tunjuk soalan yang paling mudah lah. Maknanya kita cuba kaitkan dengan subjek design yang awak pernah belajar. Okey. Andai kata gear pump dan kita fokus kepada design of gear je dulu. Okay. Dan design of gear ni banyak. Bagi mereka yang terlibat dalam designing gear ke apa, dia banyak jenis. Dan ada salah satunya yang paling mudah sekali kita panggil module gear. So module gear ni ialah gear yang direka berdasarkan ada satu nombor modul. So jadi dia akan buat, yang ini 1.5 times modul. Yang ini 1.11 times modul. Okay, so jadi dia buat. Kenapa kita buat macam gini? Supaya kita kata kekuatan yang pertama, kekuatan gear tu seimbang lah. Kalau awak buat nanti dia punya gigi tu besar, shaft yang plate dalam dia tu kecil, mungkin mudah patah. Ataupun kita kata tak sesuai, tak seimbang dan sebagainya. Itu tujuan utama lah, kita balancekan semua sekali, strength dan sebagainya. Okay. Sebab kalau dia besar, dia terlalu besar, bila awak pusing, so gigi boleh patah lah. Itu yang dia punya idea tu. Sebab kita kata dia tidak dapat menerima stres yang kuat daripada gear yang satu lagi. Okay. So jadi kita anggaplah dengan yang mudah, gear pump kita adalah menggunakan modul gear dengan beberapa nilai yang telah diberikan di sini. Okay, satu perkara lagi yang saya rasa awak kena imagine ialah di dalam gear pump dia ada dua terms, iaitu addendum dan juga dedendum. So addendum ialah jarak di antara
dia touching point di antara dua gear tu hinggalah ke top land, ke top area ni. So ini adalah addendum. So bahagian bawah dia maksudnya daripada point sini sehinggalah ke tapak dia ni, okay, adalah dedendum. Okay. So kalau ada lagi satu ke atas dia macam gitu, sama juga jarak daripada pitch, dia mesti masuk itu kalau gear. Dia mesti masuk dalam sini. So sama juga daripada tapak yang bawah ni, bagi gear yang satu lagi lah. Maknanya daripada ujung sini sampailah ke pitch point ni adalah addendum, dan daripada pitch point ke tapak yang bawah adalah dedendum. So yang ini saya rasa awak tengok diagram, awak boleh faham. So kemudian kita kena faham bahawa sekiranya dua gear bertemu, dia akan ada tolerance di sini, gap. Okay, dia tak boleh nak biar dia touching terus kerana dia akan menyebabkan wear and tear yang terlalu besar. Oleh itu kat sini awak boleh nampak bahawa kita ada addendum di sini dan kita ada dedendum, tetapi dedendum di sini dia mengambil kira clearance. Okay. So yang pertama yang awak kena ingat balik di dalam pengiraan gear pump. So pitch itu ialah tempat di mana dua gear di sini akan touching. Okay. So dia mesti ada satu part yang bahagian yang dia touch. So yang bahagian yang touch itu akan memberi locus bulatan kerana gear adalah bulat. Okay. So jadi ini adalah kita panggil pitch circle. So dia banyak lah. So kalau ada setengah dipanggil pitch circle, yang di addendum circle, yang ini adalah dedendum circle. Yang ini nota ni saya rasa saya upload di dalam website, so awak boleh tengok. Okay. So idea dia ialah bila gear berpusing, so kita kata air akan ni dia pusing di sini. Kalau gear berpusing di sini, okay, gear pusing keluar, oleh itu air akan dialirkan dengan gigi gear di sini, okay, dan seterusnya akan dia dikeluarkan di atas. Okay, itu adalah kita kata basic mechanism untuk gear pump. Okay, so jadi kita kata kita nak estimate the volume in gear pump. So kerana apa kita nak mencari kadar alir, kita kena mencari volume dulu. Okay, yang paling mudah, ada beberapa dimension yang awak kena tahu. Pertama ialah capital D. Capital D yang kita tanda adalah gear external diameter. Sebenarnya ia adalah juga sama dengan dedendum, addendum circle. Okay. So kemudian kita perlu mencari nilai C. So nilai C adalah jarak di antara dua shaft, dua center point. So dalam soalan dia telah beri. Dia kata distance between center point adalah 65 mm. So kemudian dia beri awak nilai jarak antara W ini, jarak di antara tips di sini dan tips di sini, dan seterusnya dia beri awak nilai D kecil. So D kecil di sini adalah dedendum circle. D besar adalah addendum circle. Dan juga kita perlu mengira nilai lebar sesuatu gear. So awak kena faham untuk mengira isi padu, kita memerlukan 3 dimensi. So kita kata luas, cross sectional area, so kita kena darabkan dengan lebar. So di sini dia tulis GW ni bermaksud gear width. Okay, maksudnya dia bukanlah gravity darab width. So G tersebut adalah gear width. Maksudnya lebar gigi gear tersebut. Okay. Rumus, kalau untuk gear masih lagi ada rumus yang kita kata common use, common yang kita boleh gunakan untuk mengira isi padu ruangan yang boleh diisi oleh air di dalam gear. Dia ada dua rumus yang common digunakan. Pertama ialah yang ini yang paling senang diingat lah, yang kita kata selalu orang guna, iaitu pi over 4 d square minus d square darabkan dengan gear width. Yang ini saya rasa awak boleh imagine. Pi per 4, pi d square over 4 adalah luas. So jadi luas dia adalah luas apa? So idea dia ialah kita mencari, saya padam dulu. So idea dia ialah kita mencari luas kawasan yang besar ini ditolakkan dengan luas kawasan yang kecil.
So jadi kita hanya mencari kawasan ini. Kerana secara teoretikalnya apabila gigi gear berputar dengan certain speed, kita kata seolah-olah air boleh memenuhi kesemua kawasan ini. Okay, dan rumus itu telah dibuktikan di dalam experimental work lah. So maksudnya dia menepati kadar air yang diterima pada outlet di sini. Okay, tetapi awak jangan kira yang sebelah pula, kira satu je. Kerana idea dia, kita anggap total 2 ni sama dengan 1. Okay, iaitu basic idea lah. So jadi saya harap awak jangan kira 2 pula. Kerana awak kata ada 2 gigi gear, awak kira 2. Tidak. Guna ajalah rumus yang telah diberikan di sini. So maknanya pi over 4, D besar tolak D kecil, kuasa 2, darabkan dengan gear width. Okay, satu lagi rumus yang juga common digunakan, perbezaan pengiraan tidaklah terlalu besar, ialah pi per 2 D square tolak C square. So C ni apa? C ini ialah jarak di antara dua circle ataupun jarak di antara dua axis. Okay. Okay, jarak ini bukanlah kita kata diameter radius campur radius, tak jadi. Kerana apa? Dia ada tolerance. So dia akan besar sedikit. Okay. So jadi kita cuba mengira satu-satu. So katakan kita untuk mengira addendum circle, kita mengira dengan kedua-dua rumus ini. So kita ketahui addendum circle adalah 75 mm. Okay, so and then kita kata number of teeth adalah 13. Okay, selalunya di dalam gear pump kita akan menggunakan gear yang sama size. Okay, walaupun kita kata secara mekanikalnya boleh je kita nak sambungkan gear besar dengan gear kecil, tetapi normally orang akan anggap nilai gear untuk gear pump adalah sama. Dan diberi dalam soalan bahawa distance between two axis sama dengan 65 mm. Okay. So first, oleh kerana kita mengambil contoh yang mudah, kita mengatakan gear pump kita adalah module gear. Jadi kita kena mengira apakah number of module tu. So nombor module ni adalah, cara pengiraan dia adalah pitch circle diameter dibahagikan dengan number of teeth. So kita ada 65 bahagi 13, so kita ada 5. So 5 mm ataupun 5 ini kita kata adalah module number. So dan selalunya kita kata 5 mm ini adalah secara desainnya adalah sama dengan tinggi addendum. Okay. So kemudian kita tahu dedendum adalah addendum. Okay, kejap. So ini adalah addendum yang bahagian atas. So dedendum adalah addendum, okay, dicampurkan dengan clearance. Dan dedendum ni, dedendum ini boleh dikira. Okay, dedendum ni boleh dikira dengan menggunakan rumus ini. Ini adalah rumus yang fix untuk untuk modul gear. Idea ni ialah gigi gear tu macam gitu. So once awak tahu addendum kat atas ni, okay, yang bawah ni kita kira ketinggian ni adalah 1.157 darab M. So maknanya ketinggian yang bawah ni adalah 5.785. Okay, rumus ini saya harap awak tak risau kerana ini adalah rumus design gear tersebut. Okay, dia bukan rumus fluid. Okay. So dan ia berubah-ubah bergantung pada awak boleh search, awak boleh Google berkenaan dengan design of gear. So dia ada 2-3, ada metric gear, ada module gear dan sebagainya. So ratio ini akan berubah-ubah mengikut design gear tersebut lah. So cuma saya bawa contoh adalah module gear. So kita kira 1.157 meter. So kita dapat 5.785 mm. Oleh itu kita kata total depth. Total depth maksudnya jarak daripada atas sampailah ke dasar yang bawah ni adalah 10.785 meter. So oleh itu kita boleh mengira diameter of dedendum circle. So sama dengan diameter keseluruhan ditolakkan dengan 2 darabkan dengan total depth. Yang ni saya rasa awak dapat imagine lah. So kalau kita ada gear kat situ, atas ni pun ada gigi gear, bawah pun ada gigi gear kan. So jadi kita kena tolak depth ni baru dapat total jarak di sini. So jadi kita darabkan 2. So kalau kita kira kita dapat
Dedendum circle adalah 53.43 mm. Okay, so maknanya kita dua-dua kita dah tahu addendum circle dengan dedendum circle. So boleh kita menggunakan rumus yang pertama ni. So kita pi over 4 d square minus d square. Kita masukkan nilai yang tertentu. Dan kita masukkan d square minus square darab 35. Okay, so yang ini rumus dekat atas adalah rumus untuk mengira volume. Maksudnya isi padu air je. Isi padu air yang kita kata boleh muat di dalam gear pump tu. Tetapi rumus yang kedua adalah rumus pengiraan flow rate. So bezanya apa? Ialah bezanya isi padu yang kita ada. Yang ni kalau awak nampak pi per 4 D2 tolak D kuasa 2 tolak D kuasa 2 darab 35 adalah gear width. Okay. 35 adalah gear width dan 1500 bagi 60 ini adalah rotation speed. So kenapa kita bahagi 60? Kerana kita menggunakan rumus milimeter padu per second. Jadi kalau kita kira semua sekali, kita dapat kira-kira 1 juta lah. 1,900,000 milimeter padu per second. So macam mana nak menentukan rumus di sini? Awak kena tengok nilai diameter awak kira dengan apa? Kalau diameter awak kira adalah meter, so unit untuk isi padu juga adalah meter padu. Okay. So oleh kerana tadi kita mengira semua sekali dengan mm, so kita dapat isi padu dalam milimeter padu per second. Kalau awak tak bahagi 60, so awak akan dapat per minit. So maknanya pengiraan tidak compulsory dengan menggunakan second dan sebagainya, tetapi saya harap awak dapat alert. Okay. Jadi yang ini kita kata saya saya kira dengan milimeter padu per second. So total kita boleh dapat volume flow rate adalah 1.904 liter per second. Okay, yang ini saya harap awak dapat belajar convert di antara milimeter padu dengan liter dan sebagainya. Secara basic, secara general kita anggap 1 meter padu sama dengan 1000 liter. Dan sekiranya volumetric efficiency, maksudnya keupayaan ataupun kecekapan ia mengangkut isi padu adalah 90%, oleh itu kita kurangkan lagi theoretical value yang kita dapat. So, actual volume flow rate adalah 1.7136 liter per second. So, ini pengiraan dengan menggunakan equation yang pertama dan ini adalah pengiraan dengan menggunakan equation yang kedua. So, kita ada pi over 2 d square minus a square darabkan dengan gear width dan kita darabkan dengan rotational speed di sini, so kita dapat 1.924 liter per second dan kalau ada 90% efficiency itu dia adalah sekitar 1.7316 liter per second. So jadi kalau kita compare kan 1.7136 ni 1.7316. Okay, nombor cantik sikit lah. Terbalik-balik. Tapi maksudnya idea dia, tolerance dia adalah sekitar 0.02 liter per second. Maknanya terlalu kecil lah. Perbezaan tetap ada, tetapi kita kata masih lagi diterima. Okey, itu untuk gear pump. Untuk contoh yang kedua, kita pergi kepada log pump. A log pump running at 300 RPM is pumping soybean oil through 3 cm diameter pipe. The pump is driven by a motor that is using 285 watts, assuming an overall pump and motor efficiency is 65%. What is the pumping rate if the suction and discharge pressure are negative 35 and 160 kilopascal respectively? So di sini saya cuma nak ingatkan saja kembali, power kita boleh kira dengan common, rumus dia adalah rho GQ H. Tetapi dalam keadaan ini kita kata kita tak nampak nilai apakah head yang berlaku di dalam sistem tersebut. Okay, selalunya head ini kita boleh dapatkan dengan cara kita mengetahui apakah pressure inlet dan outlet sesuatu pump. Kerana di dalam kita belajar, kita akan kata okay, kita ada pump di sini. Head tu macam mana? Head tu maksudnya apabila kita tahu air itu diangkat setinggi mana dan sebagainya. Okay. Tetapi kalau katakan di dalam kilang ke dan sebagainya, awak duduk di dalam satu bilik ke gitu, awak tak larat nak tengok ni tinggi ni sampai mana ni sambung ni.
Okay, jadi maksudnya macam mana kita nak masih lagi boleh mengira power dan sebagainya, kita boleh detect pada pressure inlet dan outlet. Itu sebab di dalam pump dia akan ada pressure inlet dan outlet. Kerana di dalam pressure inlet dan outlet tu kita masih lagi boleh mengira power. So rumus power adalah rho GQH. Kita terbalikkan sikit rumus, kita kata kita jadi rho GH darab Q dan rho GH adalah pressure. Tetapi pressure tersebut kita anggap dia adalah delta P. Maksudnya different pressure between inlet and outlet. Dan selalunya kita akan buat outlet dulu ditolakkan dengan inlet. Kerana secara nature-nya kita kata pressure pada inlet memang rendah. So awak kena ingat balik, semak balik teori pump dalam centrifugal pump. Kita kata pada permulaan masuk adalah had laju adalah tinggi. So bila had laju tinggi, tekanan akan rendah. Okay. Ataupun dalam bahasa yang lain, kita kena create vacuum juga supaya air boleh continuously flowing inside that pump. Dia secara mudah lah nak faham. Kita kata kalau katakan pada inlet pressure dan tinggi, dia akan tolak air, dia bukan sedut air. Dan pada outlet kita kata memang pressure kena tinggi. Sebab apa? Dia nak tolak air sampai ke certain height. Okey, yang itu awak kena faham logiknya, nombor-nombor yang sebab awak dah belajar flip 1, flip 2 dah belajar. So ini adalah option subject. So maknanya knowledge tu by right 99% awak dah ada dah. Okey, jadi kita kata kita buat 160 tolak negatif 35. So kita akan campur, kita akan dapat 195 195,000 Q kadar alih. Okay. So jadi kemudian kita kata efisiensi adalah 0.65% seperti yang dinyatakan dalam soalan dan watt adalah 285 watt. Oleh itu kita boleh kita boleh kira kadar alih yang berlaku di dalam sistem ini iaitu 0.95 liter per second. Okay. So yang ini saya cuma nak relatekan dengan pengiraan power dan juga pengiraan pressure untuk positive displacement pump. Okay, kerana ia masih lagi menggunakan idea yang sama. Okay, kita pergi kepada problem 3. A 2 lobes rotary positive displacement pump moves 0.6 cm3 of motor oil in each lobe volume. For every 90 degree of rotation of the shaft, 1 lobe volume is pumped. If the rotation rate is 550 rpm, calculate the volume flow rate. Okay, so idea berkenaan dengan lobe pump. So yang saya katakan, kita tak menggunakan idea Q sama dengan AV, awak kira A dan sebagainya. So tak, dia tidak menggunakan idea tersebut. Kerana pelajar pun selalunya silap faham, kalau A nanti dia kira A yang sini, so dia bukanlah semudah itu. Okay, dia pengiraan mudah, tetapi idenya bukan itu. So idea yang awak kena faham ialah awak kena faham at every 90 degree of rotation of the shaft, 1 lobe volume is pumped. So ini adalah keyword di dalam menyesuaikan lobe pump. Jadi kita kena tahu berapa rotation degree. Okay, untuk sekali volume dihantar. Okay. Macam mana nak kenal? Yang ini awak boleh imagine macam gini. Mula kita ada paksi dekat sini. Dan satu lagi paksi tegak. Betul kan? Okay. So and then apabila dia clock, dia pusing sekali, kita dapati bahawa paksi yang tegak ini di sebelah kanan, paksi yang tegak ini, yang baring ini, yang horizontal, dia akan jadi vertikal. Okay. Dan yang di sebelah kiri, yang vertikal ni, dia akan jadi horizontal. Okay, boleh nampak Oleh itu, maknanya sekali volume dia hantar 90 darjah, ia berpusing. Ataupun setiap 90 darjah, sekali volume dihantar. Okay, jadi macam mana pengiraannya? Okay, kita kata oleh kerana 90 darjah sekali volume dihantar, oleh itu for one complete rotation there are 4 lobe volume. Awak pun boleh faham kita kata okay, total volume, V ni maksudnya volume lah. Total volume adalah 4 darabkan dengan 1 volume of lobe. Jadi 4 darab 0.6, 2.4 cm padu. Okay, so boleh nampak. Okay. So kadar alih macam mana? Kadar alih adalah total volume dibahagikan dengan lobe speed.
Cuma di dalam rumus dia kadang-kadang V divide by rotation. Ni yang sebenarnya V divide by 1 rotation. Okay, so boleh. Sebab ada setengah rumus dia akan beri Q ni sama dengan V for lobe. Maknanya isi padu untuk satu lobe aja. Dibahagikan dengan rotation for one lobe juga. So contohnya, kalau pengiraan ni ialah kalau mengikut soalan, kita kata adalah 0.6 kan. So jadi kita akan buat isi padu lobe adalah 0.6 sahaja. Dan rotation untuk satu lobe adalah 1/4. Kerana apa? Dia 90 darjah. Dia jadi 90. Dia jadi 1/4. Cuma saya tak pakai pengiraan macam itu. Dia pada saya dia senang terkeliru. Jadi apa yang saya nak ajar ke awak ialah kita tahu 90 darjah adalah one lobe volume. Oleh itu one complete rotation akan menjadi 4. So jadi kita kata satu close total volume sama dengan 4 darab lobe. So kita ada 2.4. So pengiraan isi padu menjadi total volume over one rotation adalah 2.4. So kita darabkan dengan RPM dia. So darabkan RPM 550. So kita dapat 1320 cm padu per minit. Kerana kita pakai RPM. Kalau kita pakai 550 bahagi 60, so unit kita menjadi per second. Okay, so boleh dapat Okay, yang ni saya harap dapat imagine. So and then kita pergi ke soalan terakhir. Katakan kita ada pump yang sama tetapi kita ada 3 lobe. A 3 lobes rotary positive displacement pump moves 0.6 cm3 of motor oil in each lobe volume. For every 60 degree of rotation of the shaft, one lobe volume is pumped. If the rotation rate is 550 RPM, calculate the volume flow rate. Okay, yang ini awak kena faham kerana ada setengah pelajar dia akan kata tadi 90 darjah ni sepatutnya 360 darjah bahagi 3 sama juga dengan 120 darjah. Okay, sebab dia nampak ini adalah cabang ini adalah cabang 3. Okay, tak kisahlah, kita cuba buat analisis. So dalam keadaan ini kita kata dia cabang macam itu kan. Okay. So jadi apabila lobe ini berpusing ke sana, okay, so awak kena imagine cabang yang saya pakai mic. Cabang yang ini, kita kata dia akan berputar dan dia akan duduk di tengah. Boleh imagine ke? Sebab apa? Pada peringkat awal, lobe yang di sebelah kanan tu dia akan duduk di tengah, dia akan horizontalnya itu di tengah. So nanti bila next cycle, tentulah lobe di sebelah kiri yang akan duduk di tengah. Boleh imagine so maknanya itu secara secara putarannya. Oleh itu ini adalah 60 darjah. 180 bahagi 3, so dia akan jadi 60 darjah. Ataupun kita kata 120 angle di sini. Kalau kita bahagi 2, kita boleh dapat 60 darjah. So ayat ni sebenarnya saya yang letak. Bukanlah soalan yang beri. Saya nak alertkan awak. Maksudnya pastikan awak boleh mengira yang 60 darjah tu. Berapa darjah untuk satu lobe volume. So jadi maknanya dalam soalan ini kita kata untuk 30 darjah. Untuk 60 darjah. Jadi pengiraan dia kita kata total volume adalah 6 didarab 0.6, 3.6 cm padu. So and then kita kata kita boleh mengira kadar alih adalah 3.6 over 1 darabkan dengan 550 sama dengan 1980 cm padu per minit. So ini adalah kita kata estimation untuk lobe pump untuk flow rate bagi lobe